Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadam Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima satu warkah persilaan ke Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Malaysia Sultan Muhammad ke-5 menyertai bersama Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Yang berbahagia Datuk Seri Said Daniel bin Said Ahmad, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dan Tuan Yang Terutama Datuk Gulam Jelani bin Khanizaman, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Perkema Dewa Datuk Seri Setia Lim Jok Seng, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua dan Yang Amat Mulia Pangeran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana Pangeran Haji Alauddin bin Pangeran Paduka Tuan Pangeran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Singapura antara Brunei DPMMFC dengan Hugang United FC. Pasukan elit negara itu berjaya mengutip 3 mata penuh dalam perlawanan tersebut. Berangkat sama Paduka-Paduka Dinda dan Anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengarah Muda Abdul Maling, Yang Teramat Mulia Pengarah Muda Abdul Muntaqib dan Yang Teramat Mulia Pengarah Anak Munirah Madhul Bolkiah serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. DPMMFC berjersey kuning hitam mendahului permainan seawal minit ke-8 menerusi jaringan Beli Mehmet. Pasukan tuan rumah terus mengukuhkan kedudukan pada minit-minit akhir babak pertama melalui jaringan Hendra Azam. Kedudukan DPMMFC 2 Hugang United 0 itu kekal sehingga ke whistle penamat. Setakat ini, DPMMFC berada di tangga ke-7 Liga dengan mengutip 3 mata. Perlawanan DPMMFC seterusnya ialah menentang Balestier Khalsa FC Jumaat ini di Stadium Jalan Besar Singapura. Dalam satu lagi perlawanan yang berlangsung di Stadium Toa Payoh semalam, Balestier Khalsa FC tewas 0-1 di tangan Young Lions. Gol! Gol! Azwan Ali Rahman di minit yang ke-45. Azwan Ali Rahman. Azwan sebetulnya yang mencetak gol yang kedua untuk Brunei di PMM. Hasil kraft tangan tradisi Jepun dipamerkan di Muzium Teknologi Melayu di Kota Batu sehingga hujung bulan ini. Juga dimuatkan dalam berita malam ini pelancaran sebuah makmal baru di Universiti Brunei Darussalam. Teruskan bersama Berita Nasional untuk mengikuti bahan-bahan tersebut. Orang ramai kini berpeluang menyaksikan lebih dekat lagi pameran mengenai kepelbagaian dan kekayaan produk kraft tangan tradisi Jepun yang sedang diadakan di Muzium Teknologi Melayu di Kota Batu. Pameran anjuran kedutaan Jepun di negara ini dan jabatan muzium-muzium dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga penghujung bulan ini. Merasmikan pameran Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan.
Pameran ini memfokuskan kraf tangan tradisi yang dikembangkan melalui proses kehidupan seharian yang diubah menjadi satu seni. Bahan-bahan yang digunakan bagi menghasilkan produk ini termasuk seramik, kait, kaca, logam, kayu dan batang-batang buluh, kertas dan alat tulis. Puan yang terutama Noriko Iki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini berkata, sebahagian peralatan kraf tangan dibuat oleh warga Jepun yang berkemahiran dalam kraf tangan tradisi. Pameran dibukakan dari pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali hari Jumaat ditutup pada 11.30 pagi hingga 2.30 petang. Universiti Brunei Darussalam UBD dan St. Genix, sebuah firma penyelidikan dan diagnostik berasaskan genomik dan proteomik, telah menempah satu sejarah penting dengan pelancaran makmal penghasilan immunom di kampus UBD. Kemudahan baharu itu menawarkan perkhidmatan cloning protein dan expression. Majlis pelancaran berlangsung di makmal baru berkenaan pagi tadi. Kemudahan baru itu dirasmikan oleh Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Setiausaha Tetap Ekonomi dan Kewangan di Jabatan Perdana Menteri selaku Wakil Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Roslan bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Makmal baru itu akan memainkan peranan penting dalam menyokong teknologi secara komersial yang ditawarkan oleh syarikat St. Genix yang digunakan bagi pelbagai imbasan farmaseutical dan aplikasi penemuan ubat-ubatan. So the platform is to essentially imitate the immune system of the human body, and with that we're able to monitor the effectiveness of how drugs can fix, for example, a cancer patient or adverse drug reactions, or also support clinical trials with big pharma. So now we're working with global pharma like GSK, AstraZeneca, Sanofi Pasteur, just to name a few. And so all the samples around the world come to Brunei and we run it here. Serentak dengan majlis pelancaran, diadakan majlis penandatanganan perjanjian biasiswa antara St. Genix, UBD dan 5 pelajar yang akan melanjutkan pengajian ijazah sarjana sains dalam bidang bioteknologi dan sarjana sains kesihatan dalam bidang sains bioperubatan. Biasiswa St. Genix itu menawarkan para pelajar berkenaan dengan kemahiran seperti pemindahan pengetahuan di UBD dan juga di St. Genix. Hamiza binti Haji Zainal Abidin. I'll be doing it in methyltransferases, so investigating how different drugs affect methyltransferase functional activity. And not only that, I'm giving the chance to develop our patented technology, St. Genix's immunome, which is really cool. And then not only that, in this degree, kena bagi chance get biopharmaceutical research and development experience in an industrial setting, and that's very important because currently in the job industry, experience is deemed very valuable. So inshallah, harapan is that I can contribute to the halal industry in negara Brunei Darussalam. Inshallah. So mostly dalam projek itu, I will focus on food. So inshallah, so where I can detect different food animals in my food. So to ensure confidence like makanan itu is what you want. Bidang perikanan merupakan salah satu pemacu ekonomi negara agar tidak bergantung sepenuhnya kepada industri minyak dan gas. Menurut Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, pelbagai usaha telah dijalankan dalam mempromosi sektor utama perikanan iaitu aquaculture dan pemprosesan kepada pelabur-pelabur tempatan dan luar negara. Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menggariskan perkara tersebut semasa majlis pembukaan rasmi mesyuarat ke-49 Council of Southeast Asian Fisheries Development Centre atau SAFEDEC. SAFEDEC merangkumi semua negara anggota ASEAN dan Jepun.
Majlis perasmian pagi tadi berlangsung di Rizkun International Hotel, Gadong. Improving traceability of marine captured fisheries is one of the big challenges facing in the ASEAN region. This is due to the required strengthening of effective fishery management framework, as well as monitoring, control, and surveillance. We believe that the improvement of traceability to the implementation of electronic ASEAN Catch Documentation Scheme, or the EACDS, developed by CIFDAC, would increase our performance in management of fisheries while preventing the entry of fishery and fish products from IUU fishing into the supply chain. Mengenai program-program CIFDAC, Dr. Awang Haji Abdul Manaf menyatakan Brunei Darussalam akan terus memberikan kerjasama erat dalam memerangi aktiviti perikanan haram dan tidak dilaporkan di samping meningkatkan persaingan produk ikan dan perikanan ASEAN serta kemajuan dasar perikanan bersama ASEAN. Majlis diselajurkan dengan pelancaran E-Catch Documentation Scheme EACDS, iaitu projek rintis yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Perikanan di bawah program CIFDAC ke arah meneruskan aspirasi negara dalam mematuhi keperluan ekspor produk perikanan keluar negara seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Mesyuarat 5 hari itu dipengerusikan oleh Abdul Halidi Muhammad Saleh, Pengarah Perikanan yang juga selaku pengerusi Majlis CIFDAC bermula April ini hingga Mac 2018. Mesyuarat di Bandar Seri Begawan ini membincangkan beberapa projek yang akan dilaksanakan di bawah kerjasama CIFDAC dan beberapa buah badan ASEAN di bawah Kumpulan Kerja Perikanan ASEAN. Memberi kefahaman, mengulang kaji pengetahuan yang ada dan meningkatkan lagi kefahaman yang sedia ada untuk dapat diamalkan dalam kehidupan di samping menghayati ajaran Islam dengan penuh keyakinan merupakan tujuan utama kursus Fiqh At-Tauhid yang bermula hari ini. Kursus ta'lim selama 4 hari itu dianjurkan oleh unit kursus bahagian penyebaran dakwah Pusat Dakwah Islamiah. 30 orang peserta yang mewakili persatuan-persatuan di daerah Tutong menghadiri kursus tersebut. Kegiatan merupakan program tahunan unit kursus bahagian dakwah yang dihasran bagi memantapkan lagi ilmu tauhid dengan memberikan penerangan mengenai perkara-perkara asas. Kursus dikendalikan oleh Awang Haji Imharan bin Haji Matali, pegawai dari Pusat Dakwah Islamiah. 6 bulan Alhamdulillah. Macam orang bahawa Allah itu satu. Suasana persekolahan kembali sibuk. Hari ini bermula sesi penggal kedua persekolahan bagi tahun 2017. Pada kelazimannya, musim persekolahan sinonim dengan kesesakan jalan raya. Kadar kepadatan lalu lintas akan bertambah semasa musim persekolahan kerana ramai ibu bapa dan penjaga menghantar anak masing-masing ke sekolah. Ini ditambah lagi dengan bilangan kenderaan pengangkutan awam seperti bas yang digunakan untuk mengangkut para pelajar. Tinjauan kru RTB awal pagi tadi mendapati kesibukan jalan raya meningkat daripada semasa musim cuti persekolahan, terutama di kawasan-kawasan berdekatan premis sekolah dan institusi pengajian tinggi. Sehubungan dengan itu, pihak berkuasa menasihatkan para pengguna jalan raya agar mengambil sikap berhati-hati ketika memandu, terutama berhampiran kawasan-kawasan sekolah sebagai langkah untuk mengelak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Setelah lebih 2 minggu bercuti, para pelajar nampak lebih bersemangat untuk datang ke sekolah dan memulakan sesi pembelajaran di kelas. Cuti penggal pertama persekolahan yang berakhir kemarin menjadi masa untuk para pelajar merehatkan minda masing-masing. Beberapa kawasan di daerah Tutong mengalami gangguan bekalan tenaga elektrik bermula hari ini dan akan berterusan sehingga Sabtu ini. Kita ikuti maklumat mengenainya.